Tuan-tuan dan puan sekalian, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kan? Itu dia. Kan maknanya janganlah engkau ragukan lagi apa yang telah diturunkan dari Allah kebenaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat 1:8. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian, yakni pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 1-8. Tuan-tuan dan puan sekalian, Abu Aliyah menyatakan orang Yahudi mempunyai kiblat tersendiri. Orang-orang Nasrani ada kepercayaan dia sendiri. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian, hai umat Islam, untuk menghadap ke kiblat yang sebenarnya. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini Allah hendak bagi tahu orang Yahudi ni dia ada dia punya pemikiran dia. Orang Nasrani ni dia ada dia punya pemikiran. Tapi kau jangan lupa, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita pun ada kebenaran kita. Yang mana kebenaran kita inilah mengatasi segala kebenaran yang lain. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya dalam ayat ini menyembunyikan ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang tak baik. Ya, tak baik. Kalau kita ada ilmu, kono sampaikan. Walau ayat, walaupun satu ayat. Ya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada yang aku ajarkan kepada kamu, walaupun satu ayat. Makna kita belajar, kita tahu satu ayat je. Kita tahu senyum tu sedekah. Tabassuka fi akhika sedekah. Kita pun ngobah kat kawan kita, senyumlah sikit. Senyum kan sedekah. Siapa cakap? Kan Nabi cakap dalam hadis, dia pun senyum. Walaupun hanya mengajar senyum, itu sudah memadai. Pasal apa? Pasal itu adalah merupakan satu perkara yang kita tahu dan kita nyampaikan. Tuan-tuan bayangkanlah, nanti kawan tu pula dia bercerita ke orang lain. Senyumlah sikit. Kenapa pula? Senyum kan sedekah, tak kena bayar dia dah. Dia pun senyum, dapatlah pahala. Dia ajar. Makanya Nabi kata dalam hadis yang lain, iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila matinya seorang anak Adam, maka terputus segala amalan. Kecuali 3. Di antaranya apa? Di antaranya salah satu ialah ilmu yunfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, yang mana kita ajar orang, dan ilmu tersebut, tuan-tuan, akan memberi saham kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Satu-satunya harta yang akan memberikan sumbangan dia kepada kita, tuan-tuan, di antaranya adalah ilmu. Ya, kita sampaikan, kita dah mati. Kan? Apa yang ilmu kita sampaikan, orang lain pun nyampai. Kita dah mati. Tetapi selagi mana ada orang yang nyampai itu, maka pada waktu itu semuanya pahala bagi kat kita. Kita dah mati. Ya, kita dah tak ada. Ya, kita dah tak ada. Allah Rabbi. Jangan sembunyikan ilmu, tuan-tuan. Ya, jangan sembunyikan ilmu. Kerana menyembunyikan ilmu itu ada satu perkara yang tidak baik. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dinyatakan bahawasanya hal ini dinyatakan, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberitahu kepada kita bahawasanya setiap umat ada kiblat masing-masing. Umat Nabi Musa ada kiblat dia. Umat Nabi Isa ada kiblatnya. Tetapi ayat ini bukan berkenaan kiblat dalam
solat tersebut. Yang kita kata walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kan kiblat ni bukan kiblat yang kita semayang tu. Habis kiblat apa? Kiblat yang dimaksudkan di sini adalah the purpose of life. Mangai ayat. Apa cakap tu the purpose of life tu apa benda? Tujuan hidup. Tujuan hidup. Makanya kita sebagai seorang Islam, kita ada kiblat kita. Kiblat kita apa? Iaitu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Kita semayang 5 waktu. Rakaat yang pertama, kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati semayangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah. Makna tuan-tuan, the purpose of life kita, tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budullah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini dia tuan-tuan, beribadah. Makna beribadah ni sampai bila Ustaz? Sampai mati. Sampai mati. Ya, sampai mati kita beribadah. Kenapa? Asal itulah dia tujuan hidup kita. Makna setiap masa, setiap saat yang kita lalui di atas muka bumi ini akan ditanya. Tuan-tuan, tidak akan beranjak 1 inci kaki selagi mana dia tidak ditanya tentang beberapa perkara. Takkan beranjak. Makna kalau tak tanya tu, belum tak. Ditanya, apa kau buat? Waktu tu apa kau buat? Waktu tu Ustaz, ngetel lah Ustaz. Pergi kedai mamak, duduk sana 2-3 jam. Saya ada satu cerita. Isteri datang mengadu. Kan? Suami dia cacat. Pakai wheelchair. Suami dia ni keluar pagi pakai wheelchair tu. Pergi duduk kedai mamak. Petang baru balik. Semayang tak ada, puasa pun tak ada, apa tak ada. Cacat tu. Dalam keadaan cacat. Allah Rabbi. Nak kata kursi roda dia yang ada elektrik tu. Jalan sendiri tu. Yang dia ada kan alat kontrol tu kan. Allah Rabbi. Ya Allah ya Tuhan. Macam mana Ustaz nak buat macam mana? Cuba Ustaz bagi tahu tu. Allah. Tak ada tujuan hidup. Sedangkan kita umat Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok para salafus soleh, para sahabat, tidak ada sikit masa pun mereka ini meluangkan masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Penuh diisi dengan ibadah, tuan-tuan. Kalau boleh mereka nak satu hari ni bukan 24 jam, lebih lagi. Pasal mereka rasa masa tak cukup untuk mereka menunaikan ibadah. Makanya tuan-tuan, para sahabat ada yang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita nak masuk syurga ni? Kenapa pula? Yalah, kita ni kan umur pendek-pendek. Kau kata umat engkau baina sittin wa sab'in, 60-70 ya umur Bagaimana kita nak masuk syurga? Sedangkan kau lihat, kau cerita kepada kami, umat-umat yang terdahulu umur panjang-panjang. Nabi Nuh kurang 50, 900 setengah. Kurang 50, 1000. Makna 900 setengah. Nabi Adam dengan 1000 ni 800, ni 200. Ini 400. Ratus-ratus. Dia punya umur dah tentulah dek kerana mereka ini hidup lama, mereka buat ibadah banyak, mereka senang masuk syurga. Sedangkan kau menyatakan umat engkau baina sittin wa sab'in, 60-70 out.
Kan? Itu 60-70 belum tolak lagi. Lolap. Kocik. Belum balik. Kan? Waktu zaman jahiliah. Agak ikut tolaklah mandi, mando, apa bagai semua ni. Kalau umur 60 tu. Dah 50 tahun pun tak ada. Yang kita beribadah, tuan-tuan. Allah Rabbi. Habis masa macam tu ya tuan-tuan. Allah. Ini saya ingatkan tuan-tuan. Bukan saja untuk tuan-tuan. Termasuklah saya sendiri tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni. Ni ada kat tangan ni. Ni ada kat tangan ni. Ini paling bahano paling besar ni. Kan? Ini. Tuan-tuan. Bahano paling besar tuan-tuan. Bukan kat tuan-tuan yo, tak masuk lah yang bercakap ni pun sama yo tuan-tuan. Sama yo. Bukan nak kata kat tuan-tuan. Kata kat diri sendiri tuan-tuan. Allah Rabbi. Macam mana nak elak. Kan? Kawan saya cerita tadi. Dia pergi buat umrah. Dia nak sembahyang kat depan Kaabah tu. Dia depan tu ada jemaah perempuan Indonesia ni perempuan. Jemaah perempuan Indonesia. Dia buat video call. Video call depan Kaabah ni. Video call. Dia ngobrol ke yang di call ke Indonesia tu. Ke Sanun lah. Ke kampung dia. Dore. Bagi tahu nak apa ni? Ni yang mak nak berdoa ni sekarang depan Kaabah ni. Allah Rabbi. Ada yang bertawaf ni. Alhamdulillah. Pek tawaf. Syukur kepada Allah. Ada yang selfie macam ni. Selfie tuan-tuan. Batal tuan-tuan. Pasal apa ni? Lari. Tuan-tuan kita tawaf ni sama seperti kita semayang. Tahu tak? Dia bukan tawaf ni sambil berbuka jalan-jalan macam tu ya. Kita tawaf ni sebenarnya seperti kita semayang. Ada apa kita semayang? Macam mana kau okey? Okey. Kau macam ni? Okey, Alhamdulillah. Macam tu kau semayang. Batal semayang. Kan? Poi tawaf buka ayo. Buka dengan orang semalah. Cerita tu aduh. Morning lah dapat duduk si bilik. Allah batuk tak habis-habis. Tak berhenti. Bimbang tak kabit ke apa? Allah. Saya pun dengar macam tu tuan-tuan monung tuan-tuan. Tak, kita nak poi sesuatu tompek kita kena tahu orang yang pernah poi. Kena tanya. Kan? Dia kata itu yang susah. Nak jaga hati payah dia kata. Bayangkanlah kalau kita tengok tadi. Orang yang tadi yang selfie. Ni apa gila ni? Ibadah apa? Tak, terlentihlah mati. Dah merasa kita. Kita ni yang tengok dia. Dia dah tentu dah. Kita ni. Kita. Allah, macam mana saya dengar macam tu monung. Pasal lintasan hati. Tengok orang yang pegang ke Kaabah. Apa ajaran ni bergayut ke apa? Ke kelambu Kaabah. Terlentihlah mati tuan-tuan. Allah. Itu belum tengok lagi Arab semayang. Arab semayang anak lagi larau dia berhenti. Dia ambil anak letak sini. Pun ambil anak. Tapi dia sambung semayang. Allah Rabbi tuan-tuan. Parah tuan-tuan. Tu yang tuan-tuan. Ya. Tujuan hidup itulah dia. Oh, bagaimana kita kena fikirkan. Makanya ibadah dia punya purpose apa? Tujuan ibadah apa dia? Kita puasa dapat takwa. La'allakum tattaqun. Kita haji, umrah, kita nak mabrur. Takwa, mabrur, apa dia punya natijah? Natijah dia, itqun minan nar. Dijauhkan daripada api neraka. Orang tu puasa dapat takwa. Takwa menyebabkan orang tu terhindar daripada api neraka. Orang tu pergi buat haji umrah dapat mabrur.
Dia dapat mabrur tersebut, dia terhindar daripada api neraka. Makanya orang yang raya, yang boleh raya betul-betul, ada 5 keadaan. Pertama, orang tu raya apabila dia terlepas daripada sakaratul maut. Makna ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia dengan mudahnya menghadapi sakaratul maut tersebut, dia boleh raya. Yang kedua, lepas dia mati, sumbek masuk dalam kubur. Dia terlepas daripada fitnah kubur. Boleh raya. Ketiga, bila dia dibongkarkan, esok di padang mahsyar, dia dipermudahkan terlepas daripada menghadapi huru-hara padang mahsyar. Dia boleh raya. Yang keempat, dia meniti titian siratal mustaqim, selamat sampai dia boleh raya. Dan raya yang betul-betul, apa dia? Masuk syurga. Itqun minan nar, dihindar daripada api neraka. Baru boleh raya. Baru boleh raya, tuan-tuan. Ini. Kalau tak boleh macam tu, Ustaz. Ui, kalau tak boleh macam mana nak raya, kena bakar. Macam mana nak raya, kena bakar? Ui, raya macam mana, Ustaz? Kena terbakar. Apa raya, Ustaz? Padan panih. Beraung. Kan? Ya Allah, panih. Ya Allah. Allah Rabbi. Ya Allah. Itulah tujuan ibadah, tuan-tuan. Ya, supaya kita ini kan tidak dimakan oleh api neraka. Makanya Allah sebut dalam ni, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu kepada ketaatan, kebaikan. Berlumba-lumba. Berlumba-lumba tu makna apa? Kan? Sentiasa buat baik. Jangan buat jahat. Fastabiqul khairat. Sentiasa buat baik. Walaupun orang buat jahat kat kita. Orang buat jahat kat kita, tak apalah buat macam mana. Dia buat jahat kat kita. Kan? Tapi kita maafkan dia. Kita maafkan dia tu. Orang yang terhina ataupun orang yang diperlakukan dengan buruk, membalas dia dengan kebaikan, itulah yang Nabi ajar. Aku tidak mengajar kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi aku mengajar kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat kita buat baik dengan dia. Wah, tak dapat dah Ustaz. Dia buat jahat, kita buat jahat lah. Oh, tak apa tu. Nabi tak ajar macam tu. Yang Nabi ajar, orang buat jahat kat kita kena buat baik kat dia. Kalau betul lah macam tu, Nabi kena pergi ke Taif lempar batu, tuan-tuan. Siap malaikat yang jaga gunung datang. Ya Rasulullah, bagi tahu kami. Kau angkat tangan dengan Allah, supaya aku boleh angkat mana-mana gunung, aku hempuk kat penduduk Taif. Oh, kok kono kat den lah. Makna yang kono lempar batu tu say lah. Kau jangan angkat satu gunung dah. Kau pergi Gunung Datuk, Gunung Ansi, Gunung Jerai, Gunung Tahan, Bukit Mantin, Bukit Tampin. Apa lagi tak sebut tu. Habis kau angkat, kau hempuk yang mampu semua. Astaghfirullahalazim. Itu bukan Nabi, tuan-tuan. Nabi tak macam tu. Bahkan Nabi angkat tangan. Ya Allah, mereka orang yang tidak mengetahui. Berilah mereka hidayah. Sama juga jika orang baik buruk kat kita. Angkat tangan. Ya Allah, mereka tidak tahu. Berilah hidayah kepada mereka. Ni cara kita menghadapi orang-orang yang tidak mengetahui. Kita balas dengan kebaikan. Kenapa? Berlumba-lumba buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Weh, payah Ustaz. Kan? Payah Ustaz. Tuan-tuan, payah itulah nama ibadah. Kalau senang tak nama ibadah, buat apa yang paling ringan.
Yang paling ringan sekali di dunia apa? Kapeh. Ya? Tak. Yang paling ringan sekali ialah meninggalkan solat. Iaitu buat kebaikan. Makna perumpamaan tinggal solat tu buat baiklah. Buat baik ni paling senang. Buat buruk ni paling senang. Sehingga tak payah hajar. Tak payah hajar, tuan-tuan. Boleh fikir sendiri, tuan-tuan. Tapi bila buat baik tu berkira-kira. Alah, tak puasa 6 pun tak apa dah ustaz. Kan? Sunat yo. Macam tu ngobai. Kan? Tapi kalau puasa lagi baik, iyalah. Yang nak puasa lah. Macam tu ngobai. Kan? Tak nak aku pahala. Tak berlumba aku ke arah kebaikan. Sepatutnya berlumba lah ke arah kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya? Maknanya tujuan kita hidup ini, tuan-tuan, mentaati Allah til jannah. Mentaati Allah til jannah. Hingga syurga. Ni. Lagi makna kita tak masuk syurga, lagi itulah kita kena taat. Ada sahabat seorang baru masuk Islam. Dia lambik masuk Islam. Ya. Dia lambik masuk Islam ketika dia bila dia masuk Islam, dia suruh Nabi ajar. Ya Rasulullah, ajar aku satu amalan yang pendek, yang sikit, tapi aku boleh pahala yang banyak. Makanya Nabi ajar kat dia. Amantu billah fastaqim. Hadis. Amantu billah fastaqim. Kau beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah. Istiqamah itu apa? Engkau tetap berpegang teguh kepada Allah sampai kau mati. Sampai kau mati. Ni, jadi makna apa? Di situ Nabi nak ngabar, kalau engkau beriman dan kau pegang keimanan engkau itu sampai kau mati, itu memadai untuk engkau masuk syurga. Untuk memadai. Ya, untuk engkau masuk syurga. Walaupun kan hanya beriman sahaja. Jadi jangan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, ketaatan yang dimaksudkan di sini, ya, boleh jadi macam-macam. Secara spesifik dalam ayat ini adalah tentang mengerjakan haji. Ni dia, tuan-tuan. Ya, tentang mengerjakan haji. Kan? Kenapa fastabiqul khairat ini berlumba-lumba untuk kebaikan ni sebenarnya adalah mengerjakan haji dan umrah. Kerana kita sedang membicarakan tentang Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Masjidil Haram tu kat mana? Kat Mekah lah. Masjid Nabawi kat Madinah. Tuan-tuan, ayat ni tentang haji sah. Haji kan orang baik-baik menuju kebaikan. Jauh-jauh datang, ada jalan kaki, ada naik kereta, ada naik kapal terbang, ada naik motor, ada naik bas, ada naik apa daripada seluruh pelosok dunia pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, menuju kebaikan. Oh, senang tak ustaz? Oh, susah ustaz. Jalan kaki macam mana kan? Naik kapal terbang pun bukan senang ustaz. Kan kita kan nak pergi ni ustaz, wajib ada ni handphone sekarang ni ustaz. Wajib kan, sunat tu dah. Nanti kita kena download nusuk. Kena download TS Hujjaj. Kalau orang haji kena download TS Hujjaj, aplikasi. Kena download Saudi Bio Visa. Saudi Bio Visa. Kena download. Kalau tak download 3 aplikasi ni, takkan sampai ke sana. Ni. Dalam ni ada. Semua 3 dah ada. Download tuan-tuan. Makanya, wajib ada ni. Kalau orang tua tak roti je mana ustaz? Orang tua tak roti. Wajib ada handphone
Bukan handphone biasa, smartphone. Kenapa? Pasal akan menggunakan aplikasi. Tak boleh tumpang orang, tak boleh. Tak boleh tidak. Zul, tolonglah sekali. Tak apa dah. Pasal satu handphone seorang. Wajib. Macam mana ada orang kata kan pakaikan ni gantung kat tongkok. Orang-orang tua yang tak reti itulah gantung kat tongkok ni. Jadi sampai sanun nanti adalah petugas-petugas haji akan tolong bantulah tokan-tokan tu. Tuan-tuan, kita yang roti pun tak berapa nak lapis lagi. Ni yang roti ni makna bolehlah sikit-sikit nak kata roti botol tak adalah tu dah. Tapi bolehlah sikit-sikit. Tapi tu pun mengigau. Kan? Buat Saudi bayar ni kena 10 jari. Nak scan 4 jari, 1, 4 jari, 1. Kena scan 10 jari masuk penjara tu. Macam masuk tentera tuan-tuan. 10 jari tuan-tuan. Oh yai. Tapi Alhamdulillah. Kan? Setakat hari ni terima kasihlah kepada tabung haji. Betul tuan-tuan. Tak tahulah saya poi muasasah kan. Tak poi package muasasah. Tabung haji merupakan khidmat yang terbaik. Tuan-tuan, khidmat yang terbaik. Allah saya tengok kata ya Allah besar pahala besar pahala nolong orang tuan-tuan, tolak acik-acik. Tahu ni tolak. Tahu ni yang wheelchair pun boleh sampai. Ni nak wheelchair boleh sampai. Tahu ni. Tuan-tuan. Allah Rabbi saya kata Allah besar pahala. Tak tahulah bang. Bagus. Tuan-tuan dan puan sekalian, ainama takunu. Ainama takunu. Kan? Di mana pada waktu tersebut, di mana kamu sahaja berada, Allah akan kumpul kamu sama sekali di akhirat kelak sebagaimana kamu berkumpul di Arafah. Macam mana kita kumpul di Arafah? Macam itulah. Diumpamakan padang mahsyar ini seperti padang Arafah. Sampai berkumpulnya. Allah Rabbi. Allah Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagilah kami kekuatan, ya. Bagi kami kekuatan. Kuat kami, ya Allah. Untuk menghadapi perkara-perkara yang sebegitu, ya. Jadi, dalam ayat ini juga dinyatakan bahawa sesungguhnya Allah pasti akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat. Kan? Makna ainama takunu. Ya'ti bikumullahu jami'ah. Allah akan kumpulkan kamu di mana sahaja. Mati kat mana? Matilah lubang boyo. Matilah mulut rimau. Mati tersosek. Mati tak jumpa mayat. Mati lomeh. Kena kepala air. Kono itu, kono ini. Sampai sekarang tak jumpa ustaz. Kek Sanun jumpa. Kek Sanun semua jumpa. Ini bukan mati kena boyo atau hari ke? Jumpa. Itu hari kepala air sampai sekarang tak jumpa. Sanun jumpa. Kepala air ingat tak? Peristiwa kepala air Ulu Bondo. Sampai sekarang tak jumpa. Sanun jumpa tuan-tuan. Jangan main-main. Sanun nanti jumpa. Oh ya. Sekarang tak jumpa. Sampai sekarang hari tak jumpa. Tapi Sanun jumpa. Semua jumpa. Allah kata apa? Kan? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Kau ada kat mana saja, Allah akan kumpulkan kamu sekali nanti di akhirat. Tak kira mati macam mana sekalipun, tapi Allah akan kumpulkan kamu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sesungguhnya berkuasa di atas segala sesuatu. Kau nak buat jahat, buatlah. Buat. Pasal apa? Pasal siapa yang buat baik, siapa yang buat jahat, Allah yang satu itulah yang melihat. Siapa yang buat jahat, Allah itu juga yang tengok. Siapa yang baik, Allah juga itu juga yang tengok. Siapa yang buat jahat, diberi pahala, diberi dosa, Allah itu juga yang mengurniakan dosa. Siapa yang baik-baik diberi kebaikan pahala, Allah itu jugalah yang memberi pahala kepada orang tersebut. Ya. Semuanya Allah, tuan-tuan. Semuanya Allah. Semuanya
Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah berkuasa. Pukul 9 lebih dah. La ilaha illallah. Ingat pukul 8.30 ni. Pukul 9 lebih. Oh, betul lah 9 lebih. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah kongsian 1, 2, 3 ayat pada malam ni. Semoga dengan perkongsian ini bolehlah kita sedikit suntikan untuk menjadi bekal bagi perjalanan kita di atas muka bumi ini. Jauh lagi tuan-tuan, kan roket tu dah jauh lagi. Tak tahu siapa ujung ni. Kan? Nak kata tua dulu berlambat yang muda-muda mati. Kan? Nak kata yang muda berlambat pula orang tua. Baby pun mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita mohon kepada Allah, kan? Pemula dan akhir semuanya menjadi yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk kebaikan. Okeylah tuan-tuan, monti setakat itu dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Allahumma alaika bisanadiril jabhati wataniyah. Allahumma laka bu'uyuniha man la yakhaf warhamna. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ازمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وإنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada malam ini kami mengangkat tangan merafat sembah memohon kepadamu Ya Allah. Ampunilah dosa kami Ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu kami, ibadah kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, kaum kerabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i mu'amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon Ya Allah permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, yang ada pada ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu kami, ibadah kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, kaum kerabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan Ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya Ya Allah. Kami mohon juga Ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami halalan, tayyiban, mubarakah Ya Allah.
Dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami belanjakan ke jalan yang diredai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala. Jauhlah kami daripada fitnah Masih Dajjal. Jauhlah kami daripada fitnah kubur. Jauhlah kami daripada bakaran api neraka. Jauhlah kami daripada fitnah manusia. Jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut, ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon, ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, iman akhiru kalam bila ilaha illallah dakhalal jannah, ya Allah, dakhalal jannah, ya Allah, dakhalal jannah, ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempatlah kami bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan. Dapat kami minum di telaga Kausar. Dapat kami syafaat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat. Dan seluruh berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang Kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ingatkanlah rintihan kami, ingatkanlah rayuan kami. Hanya saja, ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.